Berjalan ke hadrat Tuhan, satu lagi berjalan ke hadrat makhluk. Dua je lah. Ya. Iaitu dia berjalan ke hadrat Allah ataupun sebaliknya. Maka berjalan ke hadrat Tuhan, hukum dia adalah wajib. Fafirru ilallah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fafirru, hendaklah kamu berjalan, ya, ilallah, menuju ke hadrat Allah. Mana berjalan mana? Ruhani, bukan berjalan jasad, tuan ni. Jasad ni ayam itik orang lagi laju jalan pada gitu. Dia berjalan ruhani gitu. Daripada jauh kepada dekat, daripada tidak sedar kepada Allah menjadi sedar kepada Tuhan, daripada dia lupa kepada ingat, daripada dia maknanya malas kepada rajin, daripada hatinya tidak takut kepada gerun kepada Allah Ta'ala, daripada tidak manis merasakan kelazatan kepada Allah Ta'ala. Berbagai-bagai perubahan ruhani ini adalah setengah daripada perjalanan. Ataupun dia pergi daripada memandang pula alamil malakut, daripada alamil jabarut, alamil lahut, sampai kepada tajalli kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pembukaan makrifat yang sebenar dengan Tuhan, sehingga kesedaran dia dengan Allah sentiasa. Di mana saja dia berada, hati dia ma'allah, berserta dengan Allah Ta'ala. Selama ni di mana saja dia berada, hati dia dengan makhluk, sekarang ditukar. Ya, hati dia sentiasa ma'allah, walaupun jasad dia bersama makhluk, tetapi hati dia kekal dengan Allah Ta'ala. Ini setengah daripada proses-proses yang perlu dibuat. Kalau tidak, manusia itu akan jadi orang yang rugi. Ya, dia akan menjadi orang yang rugi, yang akan diperdaya, yang akan dikontrol oleh nafsu sebagai musuh kita. Jadi setengah daripada perkara yang membatalkan suluk, mana perjalanan itu ialah kaslun, ya, perasaan rasa malas di dalam hati tadi. Ini berpunca daripada apa? Kerana mereka kurang makrifat dan mengenali, ya, akan tujuan ibadat yang dilakukan, dan dia kurang mengenali akan siapakah diri dia yang sebenar, kurang mengenali akan Tuhannya yang sebenar, menjadikan dia kasal ataupun malas, maknanya tidak ada semangat. Setengah daripada manusia mengenali, ya, perkara fadail, kelebihan itu setengah daripada benda yang membangkitkan, ya, benda yang membangkitkan dalam kerja buat yang dilakukan. Apabila manusia, ya, dia kenal dunia dan dia rasa dunia itu besar, dia rasa duit itu besar, dia kejar, tuan-tuan. Walaupun luar negara pergi dia kejar, ya, menyelam dalam laut, dan laut dia menyelam. Ya, terbang udara dia terbang sebab dia nampak dunia itu besar. Sebab apa? Dia nampak. Kalau dia tak nampak, dia tak kejar. Begitulah akhirat. Kalau dia nampak apa itu akhirat, nasai dia lebih pantas mengejar daripada dunia. Iaitu kebutaan mata hati terhadap akhirat adalah perkara yang sangat bahaya. Sebab itu dia kena cari jalan dan minta dan pertolongan Allah Ta'ala supaya Tuhan bukakan mata hati dia, supaya dia kenal apa itu akhirat. Kalau dia tak kenal apa itu akhirat, ini masalah besar. Ya. Baik yang dikenal depan mata saja, ini jadi masalah. Kalau dikenal benda di sebalik sana, baru dia tahu kehaibatan al-haya ba'dal mamat, kehidupan selepas mati. Itu kalau dibandingkan makhluk sama makhluk, iaitulah dunia dengan akhirat. Dunia makhluk, akhirat pun makhluk juga. Tapi kalau dibandingkan pula antara makhluk dengan Tuhan dia, itu masya-Allah. Kalau dibandingkan makhluk kita semua ni, akhirat pun syurga pun makhluk. Nak dibandingkan dengan Allah, pentadbir dia, Masya Allah, maka ia lebih besar, tidak ada bandingannya. Sudah tentulah hati dia akan tersedar betapa perlu dan betapa pentingnya dia mendampingkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa besar dia kena mencari jalan ketuhanan untuk disampai kepada makrifat yang sebenar-benar, supaya terbuka segala dinding hijab-hijab batin hatinya yang selama ini tertutup. Ya, benda yang besar dipandang kecil, benda yang kecil dipandang besar. Bermakna apa? Dia sudah terbalik penglihatan dia.